I've got several questions on the award to U-Mobile for the second 5G network. We understand that you were not involved in the MCMC's decision to award them. But when can we get U-Mobile to show their detailed proposal with regards to the rollout and also its financial proposal? Because many analysts have pointed out that they will need external funds to invest in the infrastructure. Baik. Jadi banyak daripada penelitian di pihak MCMC telah dilakukan secara bebas, independen, pasukan bebas yang telah meneliti dari segi keuangan dan juga dari segi teknikal. Dan setelah diumumkan tempoh hari, langkah berikutnya saya difahamkan pihak MCMC akan memanggil pihak U-Mobile untuk mengadakan perbincangan, kerana seperti yang kita semua sedia maklum, U-Mobile pada sehari selepas pengumuman oleh MCMC, pihak U-Mobile telah memaklumkan bahawa mereka bersedia untuk bekerjasama dengan sejumlah rakan-rakan strategik, sama ada di kalangan syarikat penyedia perkhidmatan mudah alih ataupun Mobile Network Operator MNO dan sebagainya. Jadi kita tunggu pertemuan itu dulu. Pihak MCMC akan mendapat maklum balas daripada pihak U-Mobile, apakah perancangan mereka, perbincangan mereka, dan mungkin selepas pada itu akan ada makluman susulan. Susulan pemilihan U-Mobile, kita tengok ada beberapa kritikan daripada pihak-pihak tertentu. Adakah kementerian melihat perlu untuk review balik pemilihan ni setakat ni? Tidak. Kalau kita lihat dalam sidang parlimen, bila saya menjawab pada tempoh hari sewaktu sesi soal jawab menteri, saya dapati kebiasaannya ahli-ahli parlimen akan mengambil peluang untuk bertanya lanjut. Ada yang membangkitkan soalan dan sekiranya ada di kalangan mereka yang ingin mendapat maklumat tambahan, saya sedia untuk memberikan. Dalam konteks pemilihan MCMC, ia telah dilakukan secara bebas oleh pasukan teknikal dalam MCMC dan diputuskan secara sebulat suara oleh ahli-ahli Suruhanjaya. Jadi tidak pihak pentadbiran tidak terlibat, tidak masuk campur, dan saya perlu peringatkan, ini bukan kontrak, ini bukan lesen. Instrumennya nanti adalah spektrum 3.6 GHz yang dikenali juga sebagai F2 yang boleh diberikan untuk dibangunkan rangkaian 5G kedua. Jadi tidak ada dana awam yang terlibat dalam membangunkan rangkaian 5G kedua negara, dan dari segi aspek pengurusan, tata kelola, governance, setakat ini semua berjalan dengan tertib. Tidak ada campur tangan. Mungkin dari satu sudut ada yang bertanya, adakah pihak yang menerima ini layak menerima? Dia layak untuk bertanding sebab syarat yang dikenakan untuk sesiapa yang ingin memasukkan permohonan untuk menjadi syarikat yang akan menerajui pembangunan rangkaian 5G kedua, dia mesti lengkap SHA, dia punya shareholding agreement, pegangan saham dalam DNB, dan ada 3 syarikat sahaja yang layak, iaitu Celcom Digi, Maxis dan U-Mobile. Jadi dari segi mata kasarnya, ketiga-tiga ni ada boleh masuk permohonan dan boleh menang. Tapi seperti yang saya pernah jelaskan semalam di parlimen dan saya jelaskan sekarang, aspek yang diberi pertimbangan oleh pihak MCMC, dia melibatkan aspek rancangan perniagaan, business plan, rancangan teknikal untuk membangunkan network dan juga performance. Kerana pihak MCMC melihat ada kewajaran meneliti sama ada tahap kepuasan di kalangan pengguna sedia ada ataupun keupayaan syarikat tersebut untuk menyiapkan kerja-kerja, projek-projek yang telah diberikan oleh MCMC sebelum ini. Jadi kita lihat secara keseluruhan. Dan kalau kita buat perbandingan,
Celcom Digi mempunyai 18,000 menara, akan ada 18,000 menara setelah mereka melengkapkan proses integrasi, dan Maxis mempunyai 12,000 menara, U-Mobile mempunyai 10,000 menara. Jadi tidak terlalu jauh berbeza. Jadi ketiga-tiga syarikat ini layak untuk masukkan permohonan, dan ketiga-tiga layak untuk diangkat dan dipilih untuk membangunkan. Tapi apa yang Suruhanjaya telah putuskan, apa MCMC telah putuskan ialah U-Mobile. Saya akur dengan keputusan MCMC.